Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat pengenalan tentang inflasi dan institusi kekeluargaan. Inflasi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka membawa maksud keadaan harga barang bertambah tinggi disebabkan bertambahnya kuasa membeli. Menurut Mansur Jusuf tahun 1990, inflasi hanya berlaku apabila berlaku kenaikan harga secara menyeluruh dan berlaku berterusan hingga beberapa suku tahun. Pada umumnya, inflasi di kalangan rakyat Malaysia bukanlah topi yang asing di telinga kita. Sering kali didengari di corong televisyen maupun media sosial yang memaparkan keadaan ekonomi semakin merundum dek keadaan semasa seperti peperangan di antara Ukraine dan Rusia dan isu terbaru iaitu krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin parah. Keadaan ini bukan saja mempengaruhi kestabilan ekonomi, malah boleh memberikan kesan kepada institusi kekeluargaan. Dalam konteks Islam, untuk mengatasi masalah inflasi, kita perlu mengambil kira prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, pengagihan kekayaan dan pembangunan mampan. Masalah inflasi juga akan memberikan impak yang negatif pada institusi kekeluargaan. Pada hari ini kita dapat lihat majoriti keluarga di Malaysia amat terkesan dengan masalah inflasi yang berlaku di negara kita. Antara permasalahan yang berlaku adalah peningkatan kos sara hidup dan pengurangan kuasa beli. Ia juga dapat menjejaskan kelangsungan hidup sesebuah keluarga. Okey, seterusnya saya akan memberi objektif bagi topik kumpulan kami. Objektif yang pertama adalah menilai ataupun orang kata mengkaji kesan inflasi untuk daripada mempengaruhi kuasa beli isi rumah dan perbelanjaan harian keluarga. Untuk orang kata objektif yang kedua adalah untuk mengkaji kesan inflasi terhadap simpanan keluarga dan perancangan perbelanjaan kewangan untuk jangka masa yang panjang. Itu punya objektif yang ketiga adalah ataupun objektif yang terakhir adalah menentukan kesan inflasi terhadap pemenuhan kuasa beli, pemenuhan kuasa keperluan asas bagi keluarga seperti makanan, perubatan, pendidikan dan yang terakhir adalah perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri. So kita ada dua soalan nak tanya dekat saya lah. So soalan pertama saya adalah apa pandangan saya mengenai impak inflasi terhadap kestabilan kewangan daripada perspektif Islam? Impak inflasi kepada kestabilan kewangan. Kestabilan kewangan dalam masyarakat kita. Okey, first kita kena faham punca inflasi ini disebabkan kerana permintaan terhadap barangan tu meningkat melebihi penawaran, demand and supply. So bila demand tinggi, supply kurang, so automatik akan harga cenderung untuk meningkat. Bila harga meningkat, itulah berlakunya inflasi. So bila berlaku inflasi, akan berlaku kenaikan kos bahan mentah, tenaga buruh ataupun faktor yang meningkatkan peningkatan harga barang lah, harga produk. And then penurunan nilai mata wang tempatan yang akan menyebabkan import menjadi lebih mahal. So akan beri tekanan. Okay, root cause ya. Tekanan kepada dalam negara. Bila berlaku tekanan, apa yang akan terjadi? Peningkatan jenayah. Okay. Disebabkan kerana penurunan kuasa beli kita ni rendah. So barang-barang asasi ni untuk kita dapatkan ni jadi payah lah. Jadi sukar. So people akan cenderung ke arah mendapatkan duit dengan mudah. Salah satunya bila dalam keadaan terdesak, dalam tekanan, dia akan pergi kepada negatif punya solution lah. Kalau kita lihat jenayah-jenayah yang terlibat dalam kesan daripada inflasi ini, penipuan, and then pergi kepada kes jenayah, dadah. Okay? Sebab benda ni easy money untuk dapatkan. So benda ni contribute kepada kecenderungan orang yang kadang terdesak kerana inflasi ni lebih kepada perbuatan jenayah untuk dapatkan duit dengan lebih mudah. Okay. Soalan kedua saya adalah sebagai ketua keluarga, bagaimana saya memastikan pemberian nafkah kepada isteri dan anak-anak dijaga ketika menghadapi situasi inflasi? It depends sebenarnya. You tanya soalan yang berkaitan dengan nafkah kan. So kalau saya digaji tetap. So nak kata masalah dari segi providing benda yang asasi tu tak ada masalah. Jadi saya akan memastikan benda yang asas dulu diselesaikan bila dapat upah, dapat gaji. Orang-orang yang gajinya tak statik, gajinya tak tahu esok, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ini yang jadi payah ni bila berlakunya inflasi. Sebab dia efek kepada masalah sosial, masalah tekanan hidup, masalah tekanan kewangan. So amat sukar bagi dia nak menyediakan benda yang asas dalam keadaan penurunan harga barang dan juga duit nilai mata wang yang rendah. Bila hilang pekerjaan kan, company bila tak boleh nak struggle disebabkan currency yang terlalu kompetitif, banyakkan gulung tikar. Bila gulung tikar ni, kita fikir logik lah, macam mana kita nak provide benda yang asas untuk keluarga kita. For example, susu, pampers, punya apa?
beras, daging pun semua. So, their resources are very limited. Bila limited ni lah dia akan keluar untuk cari pendapatan lebih. Tetapi dalam keadaan semuanya tengah recession, orang tengah cari kerja, semua kena buang kerja disebabkan kerana tekanan hidup dan tekanan ekonomi dan faktor penurunan nilai mata wang, banyak company yang terpaksa retrench. Pergi pada jenayah. So, saya nampak sini kalau untuk memastikan individu yang terlibat ni dalam memastikan orang kata food security di rumah lah untuk ahli keluarga ni, badan-badan kebajikan atau badan agama seperti Maidah kena fokus secara orang kata bersasar supaya golongan yang tidak orang kata dalam masalah kewangan itu yang telah dibantu selalu, yang terkesan ni, yang lately yang terkesan oleh masalah ni. So akan ada satu task force untuk jaga kebajikan mereka ni. So itu saja soalan daripada kami. Terima kasih di atas jawapan yang sangat bernas. So itu sajalah. 2 je. Nak tanya lagi soalan terakhir. Ada soalan lagi. Tapi soalan number 2 you tu, dari tanya saya ketua keluarga, saya akan jawab macam tu lah. Tapi kalau you tanya selain daripada profesi seorang pensyarah, orang yang berniaga, yang terkesan dengan inflasi ni, jawapan mungkin lain. Different candidate, different status akan jadi lain. Dia mungkin Dapatan sebentar tadi adalah hasil daripada temu bual seorang ahli akademik yang merupakan seorang pensyarah. Beliau mengatakan inflasi berlaku disebabkan permintaan barangan melebihi penawaran. Ia menyebabkan berlakunya kenaikan harga barang mentah, tenaga kerja yang mana menjerumus kepada inflasi itu sendiri. Penyebab kedua adalah nilai mata wang negara yang semakin menurun, memburukkan lagi isu inflasi yang berlaku. Kesan kepada isu inflasi ini akan menyebabkan peningkatan jenayah disebabkan harga barang terlalu tinggi. Ia akan menggalakkan orang untuk mencari jalan mudah untuk mencari duit seperti mencuri atau mengedar darah. Apabila ditanya mengenai pemberian nafkah, sebagai seorang ketua keluarga, beliau mengatakan apabila mendapat upah atau gaji, beliau akan segerakan menyelesaikan keperluan yang diperlukan oleh ahli keluarganya. Jadi itu saja dapatan ilmiah yang kami dapat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Najwa Muhammad daripada Fakulti Perniagaan dan Pengurusan. So, sebelum kita pergi lebih jauh, boleh Cik Hakim perkenalkan diri Cik Hakim dulu. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya ialah Abdul Hakim bin Cik Muhammadin. Dan saya pelajar daripada Fakulti Pengajian Islam. Okay. So, tujuan hari ini saya buat sesi temu bual dengan Cik Hakim adalah untuk bertanyakan beberapa soalan mengenai inflasi yang berlaku, yang ada di Malaysia, di negara kita ini, dalam perspektif Islam. So, soalan pertama yang saya akan bertanya kepada Cik Hakim adalah, apakah pandangan Cik Hakim mengenai impak inflasi terhadap kestabilan kewangan dalam perspektif Islam? Okay, terima kasih. Jadi antara impak inflasi terhadap kewangan dari sudut perspektif Islam ialah ianya dianggap sebagai fenomena yang sangat merugikan kerana perkara ini akan menyebabkan pengurangan daya beli masyarakat di Malaysia ini. Dan perkara ini juga bertentangan dengan prinsip dalam Islam kerana Islam menekankan untuk memenuhi setiap keperluan asas kepada seluruh masyarakat. Okey, jadi kiranya daripada sudut perspektif Islam ni, inflasi ini memberikan orang kata tekanan dan beban juga kepada masyarakat semua. Ya, sangat memberikan tekanan kerana lebih-lebih lagi kepada golongan yang miskin, berpendapatan rendah. Okey, terima kasih Encik Hakim. So, soalan seterusnya, soalan kedua, saya nak tanya Encik Hakim lah. Sebagai pelajar yang akan menjadi ketua, sebagai pelajar lelaki yang akan menjadi ketua keluarga, so bagaimanakah Encik Hakim make sure, pastikan pemberian nafkah Encik Hakim ni kepada isteri dan anak ketika dijaga ketika menghadapi situasi inflasi? Ya, jadi ketika kita menghadapi inflasi ini, antara cara untuk kita mengekalkan pemberian nafkah terhadap isteri dan anak-anak adalah saya juga mencari kerja part time untuk tambah pendapatan dan saya mengawal setiap perbelanjaan yang mana setiap perbelanjaan itu diperhalusi untuk tidak berlakunya pembaziran. Okey, saya faham. Kiranya sebelum menghadapi situasi inflasi ni, kiranya memang kita memang kena buat orang kata backup plan lah untuk menghadapi situasi inflasi. Betul. Yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Malaysia ni. Betul. Okey. Setakat itu sahaja daripada soalan saya. Terima kasih banyak Cik Hafiz. Assalamualaikum. Dapatan yang dapat dirungkaikan daripada temu ramah bersama Cik Hakim di dalam video tersebut adalah di mana kita dapat melihat bahawasanya inflasi daripada perspektif Islam memberikan impak yang negatif terhadap masyarakat kerana ia merugikan kestabilan kewangan dan membebankan. Hal ini kerana Islam mendorong kestabilan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan menghindari ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Selain itu, dapatan daripada kajian kami mentafsirkan bahawasanya sebagai keluarga yang akan memberikan nafkah pada isteri dan anak, hendaklah kita membuat persediaan dengan lebih terperinci untuk menghadapi situasi inflasi, di mana kita sebagai kaum Adam boleh membuat kepelbagaian kerja untuk dijadikan sebagai tambahan buat keluarga, sebagai pendapatan tambahan buat keluarga, seperti menjadi penghantar makanan, membuat perniagaan online dan lain-lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan membuat seorang orang awam yang bernama Umi. So Umi, boleh tak Umi ada soalan untuk Umi? Okey, soalan pertama adalah apakah pandangan anda mengenai inflasi terhadap kestabilan kewangan yang perspektif Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas soalan sebentar tadi. Okey, jadi saya menjawab soalan kawan saya sajalah. Okey, soalan saudara tadi, apakah kesan inflasi terhadap kewangan kita? Okey, kalau daripada saya segi orang awam sendiri, saya nampak kesan inflasi ni akan berlaku kesan buruknya kepada golongan B40. Sebab apa? Sebab golongan B40 adalah golongan yang berpendapatan rendah. Macam kita tahu, inflasi berlaku apabila peningkatan harga barang. Dan kalau harga barang itu adalah keperluan asas, dan keperluan asas kita guna, macam mana orang awam nak pilih jika harga barang tu terlampau tinggi untuk golongan B40? Ini saya cakapkan berdasarkan pengalaman sebab saya pernah kerja di sebuah gerai dan saya mendengar ketika itu orang-orang bercerita mengenai kenaikan harga barang iaitu inflasi sendiri. Ada yang mengatakan bahawa mereka tidak mampu untuk membeli beras yang terlalu tinggi, tak mampu membeli minyak sebab minyak yang harga paket-paket itu diterhadkan dan kadang-kadang tak ada pun dekat kedai. Jadi benda ini sangat-sangatlah menyebabkan golongan berpendapatan rendah seperti golongan B40 terjejas dengan sangat. Saya ada kaitan lah dengan apa yang berkaitan kan. Okay, so kita proses mula dengan soalan. So tadi dah kita pasal masalah kan. So sekarang kita pada solusi. So ada pendapat Umi, apakah ada yang boleh dilakukan untuk mengenai masalah tersebut? Apakah kesan yang dapat, apa langkah yang dapat dilakukan terhadap inflasi? Bagi saya adalah bila, sebab kita tahu inflasi ni memang akan ada. Inflasi memang akan ada. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena bersedia. Okey, bersedia dari segi macam mana? Macam dari segi pelaburan, simpanan emas dan lain-lain. Tapi saya nak fokuskan kepada pelaburan. Contohnya pelaburan hartanah. Okey, pelaburan hartanah ni saya bagi contoh rumah. Okey, macam kita tahu rumah ni adalah satu benda atau satu subjek yang setiap tahun dan setiap masa orang akan cari rumah tu sebab rumah adalah salah satu keperluan asas. Okey. Jadi bagi saya, kalau kita ada sebuah rumah dan contoh harga rumah tu pada hari ini 200,000. Kemungkinan besar pada 10 tahun akan datang harga emas tu akan naik jadi 500,000 ke 700,000 ke. Jadi bila berlaku inflasi pada 10 tahun akan datang, kita akan tetap stabil. Sebabnya kita ada rumah, ada aset untuk kita bersedia jika kita menghadapi sebarang kesukaran pada masa itu. Solusi yang saya rasa dapat untuk kita semua. Itu saja persoalan yang ditanya pada petani. So terima kasih kepada semua management untuk ini. Dapatan orang awam, saudari Umi sedia maklum akan berkaitan di antara inflasi dengan harga barang. Menurut beliau yang berpengalaman bekerja di sebuah gerai, beliau pernah terdengar bagaimana masyarakat merumut tentang kenaikan harga barang. Kesan inflasi akan amat dirasai oleh golongan B40 iaitu golongan berpendapatan rendah di mana mereka tidak mampu untuk membeli keperluan asas seperti beras, minyak masak dan sebagainya. Jelaslah bahawa harga makanan uji yang melambung tinggi ini menyebabkan golongan tersebut terjejas teruk. Bagi mengatasi masalah ini, saudari Umi menyarankan agar masyarakat membuat persediaan iaitu dengan membuat pelaburan hartanah atau simpanan emas. Kita sedia maklum bahawa nilai hartanah dan nilai emas meningkat saban tahun. Ia merupakan nilai yang stabil berbanding nilai wang itu sendiri. Dengan simpanan aset yang dimiliki, impak inflasi akan kurang dirasai. Sekaligus, sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban. Menurut Al-Shatibi, harta merupakan salah satu dari 5 maslahat yang diberikan perhatian dalam maqasid al-syariah. Selain dari maslahat menjaga agama, menjaga nyawa atau jiwa, menjaga akal fikiran dan menjaga keturunan atau kehormatan. Jika kemaslahatan ini hilang, ia akan menyebabkan kita keciciran dalam kehidupan untuk mendapat kejayaan dan kembali dengan kerugian yang amat nyata. Secara kesimpulannya, impak inflasi terhadap institusi kekeluargaan perlu dilihat secara menyeluruh dari aspek perspektif Islam terutamanya. Hal ini kerana perkara ini amat berkait rapat bagi menjamin keutuhan dan kestabilan sesebuah rumah tangga. Jadi oleh demikian, setiap ketua keluarga perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan nafkah terhadap isteri maupun anak-anak perlu dipenuhi. Setiap ketua keluarga perlu mengambil langkah yang konkret di samping membuat satu keputusan yang tuntas dalam menghadapi sesuatu apa-apa isu yang melibatkan dalam institusi kekeluargaan. Berdasarkan kajian pengamatan yang telah dilakukan, impak inflasi mempunyai kesan negatif yang sangat ketara berbanding positif jika isu ini tidak diatasi secara berhemah.